kepada Bariah, ya Allah. Kau permudahkanlah urusan dia dan kau berikanlah kepada kekuatan untuk menghadapi sebarang ujian, ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati, lagi saya muliakan Opah Sabariah, walaupun mungkin beliau Opah tak ada dalam Google Meet. Kita doakanlah agar Allah memberikan kesembuhan kepada Opah, insya-Allah. Kemudian yang juga saya hormati barisan moderator, Ustazah Jaslina, Bonda Zainun, Kak Nisu, seterusnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah hadirin hadirat, keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Alhamdulillah, apa khabar semua? Semoga keadaan sihat, insya-Allah. Mudah-mudahan di pagi, di duha yang penuh barakah ini, dan minggu yang terakhir, bulan Sya'ban, kita berada pada minggu terakhir, dan kita berharap sungguh-sungguh agar Allah sampaikanlah kita semua ke dalam Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Amin. Kerana kita risau dan tidak tahu bilakah waktu kita pergi. Adakah kita sempat ataupun tidak waktu Ramadan. Dan mungkin kita akan terfikir dan tanya, kenapalah Ustaz nak terlalu harapkan Ramadan? Kan waktu-waktu lain pun boleh je beribadah. Betul, tak salah, memang betul pun apa kita fikirkan itu. Cuma persoalannya kenapa kita harapkan Ramadan sangat? Kerana Ramadan inilah satu bulan yang dinanti-nantikan bukan oleh kita sahaja, bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para salafus salih, sehingga mereka berdoa 6 bulan sebelumnya untuk sampai kepada Ramadan. Habis Ramadan, bulan-bulan berikut doa agar Allah terima ibadah mereka. Kerana apa? Sebab bulan Ramadan bulan tarbiyah. Kita nak memperelokkan diri kita dan kita mencapai satu kedudukan yang lebih baik sebelum daripada sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan macam mana? Selepas Ramadan macam mana? Kita kena buat satu penilaian diri masing-masing, pastikan ada perubahan. Dan perubahan sudah pastilah ke arah kebaikan. Jangan pula berubah jadi lebih teruk pula kan. Waliyazubillahi min zalik. Kita nak lebih baik dan kita memastikan diri kita mencapailah maqasid, tujuan. Salah satu daripada tujuan berpuasa, iaitulah kita mampu untuk menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi sebab itu kita harapkan Ramadan ni kita dapat, dan mudah-mudahanlah Allah sampaikan kita semua ni yang berada dalam online khususnya, dan juga muslimin muslimat yang lain yang tak berada bersama online, keluarga kita, kemudian saudara mara, jiran-jiran. Mudah-mudahan Allah sampaikanlah kita semua ke dalam Ramadan, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Jadi insya-Allah, saya sekadar nak berpesan kepada diri saya dan kepada ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, bagi yang belum berduha, pastikan kita berduha nanti, insya-Allah, lepas habis kuliah ke waktu-waktu yang sesuai, kita pastikan kita berduha nanti. Dan juga saya nak pesan kepada ibu-ibu sekalian, bagi yang dah biasa berpuasa, maka hari esoklah ada lagi sehari, insya-Allah, untuk kita berpuasa sunat pada bulan Sya'ban. Yang biasa ni maksud dia yang dah jadikan kelaziman setiap minggu dia berpuasa paling kurang sehari daripada bulan Rejab. So golongan ini yang dikatakan sebagai sudah biasa berpuasa dan masih boleh teruskan untuk puasa sunat melebihi daripada 16 Sya'ban. 16 Sya'ban ke atas. Bagi kita yang katalah di antara kita ada yang tak biasa. Saya ni ustaz, biasa juga. Biasa macam mana? Biasa tak puasa. Bukan biasa puasa, biasa tak puasa.
Okay, tak apalah. So sekarang ni dah kita tak puasa sunat dah. Kita ready untuk hadapi Ramadan. Kan bukan hadapi raya raya tu nantilah. Biar dulu. Kita nak bersungguh-sungguh dalam ibadah dulu. Lepas tu ganjaran ataupun kata sebagai perkara yang menggembirakan kita, maka kita berhari raya. Itu tolak tepi dulu. Kita nak fokus pada ibadah. Jadi bagi kita yang mungkin tak biasa berpuasa, maka kita relax dulu cuma bersedialah bersiap sedia untuk kita berpuasa nanti pada Ramadan. Gitulah insya-Allah. Baik. Okey sekejap Dia ada masalah internet kat sini. Saya nak sharekan slide ni jadi masalah sikit. Sekejap. Saya tengok balik. Okey, so yang saya buka jadual tu yang nampak ibu nampaklah dalam slide itu yang mana keluar tu. Itu antaralah yang kita dah tunjukkan sebelum ni sebenarnya. Kan berkenaan puasa sunat yang kita boleh amalkan. So ibu-ibu pastikan kita amalkanlah mana yang boleh amal tu kita amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, baik. Sekejap. Okey. Dia hilang lagi sekali tu share. Sekejap, saya sekali lagi saya test. Tengok macam mana. Okey, sekejap. Dah okey lah Saya ada dia ujiannya Dia tak line internet, dia ujian lain pula. Okay, saya dah share dah insyaAllah. Okay, kita doakanlah supaya smooth kita punya presentation pagi ni. Baik, kita teruskan dengan soalan uji minda. Soalan uji minda kita yang ke 35. Soalan yang ke 35. Sekejap. Soalan 35 betul Okey, sekejap. Yang masalah ni pagi ni Okey, harap-harap okey lah insyaAllah. Saya buka dulu soalan dia. Ibu boleh tengok dulu dan cuba jawab insyaAllah. Baik, soalan ke-35 pilih perkara yang perlu dilakukan sebelum masuk ke dalam rumah seseorang yang bukan miliknya. Ataupun kalau kita lah, bukan milik kita lah. Pilih apa yang nak kena buat ikut pada sunnah sebelum kita masuk ke dalam rumah yang bukan milik. A. Memberikan salam kemudian meminta izin. B. Mengetuk pintu kemudian memberikan salam. C. Meminta izin kemudian terus masuk. D. Memberikan salam kemudian mengetuk pintu. Okay. So ibu-ibu sekalian boleh memikirkan dulu semua keadaan ni kita bayangkan sikit lah. Kita bayangkan dulu kemudian baru kita jawab soalan. Kan? Bila bayang tu baru kita akan nampaklah kedudukan sunnah tu macam mana. Takut kita tak bayang, kita terus jawab, tahu-tahu salah kan. So kita tengok dulu, kita bayangkan dulu, so kita pilih yang mana jawapan yang paling sesuai dengan maksud soalan ini. Okey. Saya tengok dalam ruangan chat ada beberapa jemaah kita dah respon Okey, terima kasih kepada yang respon Bonda Ania mendahului daripada yang lain. Okey. Kebanyakan jawab Assalamualaikum Ustaz. Bonda Haizan. Okey, A Okey, memberi salam kemudian meminta izin. Baik.
Terima kasih kepada Bunda Haizan dan juga yang lain-lain ni. Ramai dah respon ni. Okey, okey. Ada yang jawab D ada yang jawab B. Okey, B ramai. Kemudian D pun ada, Dodol pun kira ramai juga saya tengok. Kemudian ada jawab A tadi. Okey. Kemudian setakat ni A, B dan D lah yang menjadi pilihan. Slide tu dah hilang lagi masalah ni Okey, sekejap. Saya kena restart jugalah laptop ni Sekejap. Okey, tak apa. Dia dah hilang dah slide tu. Saya tak apalah, yang mana dah jawab tu kita teruskan nanti So nanti saya akan buka balik slide tu tadi tu berkenaan dengan kita nak pilih ikut pada sunnah yang sepatutnya lah. Maksud dia nak masuk rumah seorang, apa yang kita nak kena buat. Nanti saya buka baliklah slide dia. Saya tengah restart laptop ni. Okey, tak apa. Cuma dia ada kaitan dengan hadis yang kita bincangkan semalam pun ada kaitan, dan juga sebelum tu pun dah sama. Dia ada kaitan. Iaitu sunnah yang kita nak kena buat bila mana nak masuk dalam rumah seseorang. Macam semalam kita bincangkan tentang position kita berdiri di rumah, depan rumah orang. Tak kira lah baik pintu ke pagar, kita tidak memandang depan lah kepada rumah tersebut. Dikhawatiri kita melihat sesuatu yang tak sepatutnya. Jadi itu yang kita dah bincangkan semalam. Antara sunnah dia lah. Okey. Jadi satu lagi isu dia adalah persoalan kita meminta izin dan memberikan salam. Okey. Meminta izin dan memberikan salam ni, saya uraikan dululah apa dia punya penjelasan Kalau kita lihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, seperti mana disebutkan dalam surah An-Nur, tak silap, surah An-Nur, surah yang ke-24, ayat yang ke-27 hingga 28, tak silap, nanti saya cek balik. Berkenaan dengan perintah Allah, supaya bila kita nak masuk dalam rumah seseorang, kita akan meminta izin. Kita akan meminta izin dulu. Tastazinu wa tusallimu. Kita akan minta izin dan memberikan salam. So dua benda ni adalah berbeza. Dua keadaan ni adalah berbeza. Kerana meminta izin isyarat dia lain. Memberikan salam caranya lain. Kita mungkin anggap memberikan salam itulah izin. Mungkinlah kan bagi kita yang tak perasan kan. So kita pun akan berada depan pintu orang, pintu rumah. Lepas tu kita akan memberikan salam terus. Kan? Memberikan salam terus sambil kita mengetuk pintu. Perbuatan itu ikut kepada sunnah dia agak kurang tepat. Kerana sunnah dia, kita akan mengetuk pintu dulu, meminta izin dulu. Kerana meminta izin, kaedah dia mengetuk pintu. Antaranya lah kan cara old school lah. Kalau sekarang ni ada loceng, ketekanlah loceng. So itu yang kita akan buat dulu. Kemudian barulah kita akan memberikan salam. Itu pun kita buat bila mana dah melihat ada orang. Dah terpacak dah depan rumah tu. Baru kita akan memberikan salam. So sepatutnya begitu. Kita meminta izin dengan cara isyarat sahaja. Kalau perlu kita memanggil nama. Okay, kita panggil nama lah kan. Panggil nama, kita ketuk pintu kuat-kuat. Kita mungkin kalau perlu kita boleh call ke. Kita ambil lah apa-apa juga kaedah yang bersesuaian untuk kita memberikan isyarat meminta izin. Itu minta izin. Kemudian bila dah orang buka rumah, pintu rumah, barulah kita akan memberikan salam. Kenapa salam kan kita perlu memastikan sampaikan kepada orang yang sepatutnya. Kan maknanya orang tu ada wujud, baru kita akan memberikan salam. Barulah orang boleh jawab salam. Kan ni kalau tidak, macam mana orang nak jawab salam? Kalau kita hanya memberikan tanpa kita ketahui siapakah yang akan menjawab salam. So benda tu jadi silap sikit lah So saya buka balik dalam slide. Sekejap. Saya dah restart dah. Sekejap. Okay, ada yang kata nak undur diri ada urusan aku Tak apa. Sila-sila insya-Allah. Semoga dapat manfaat jugalah.
Baik, saya dah sharekan slide, jadi keluar sekejap lagi ya. Okey, saya buka terus hadis dia. Hadis yang berkaitan dengan isu ataupun sunnah ni. Yang mana kita meminta izin sebanyak 3 kali sebelum masuk ke dalam rumah orang lain. Dan disebutkan dalam ayat Quran ni, betul lah, surah An-Nur ayat 27 hingga 28. Yang mana disebutkan dalam ayat Quran untuk kita meminta izin dan memberikan salam. So itu kaedah dia yang sepatutnya kita amalkan. Meminta izin dan memberikan salam. So, bila kita buat perkara ni, dengan cara kita meminta izin itu adalah mengetuk pintu lah. Kemudian baru kita berikan salam. Okey, jadi dua benda ni adalah berbeza. Dua ni ada berbeza. Jadi kita akan amalkan pun dengan cara yang berbeza lah. So pastikan bila salam diberikan itu biar adalah orang depan kita. Itu yang terbaik, yang sepatutnya kita buat macam tu. Okey. Baik, saya perhatikan rasa macam tak boleh nak share slide lah. Macam dia masih problem juga. Saya kena buat manual jugalah ni. Tak boleh jugalah. Kena check masalah apa ni. Okey. Baik, jadi kembali kepada soalan tadi. Berkenaan dengan cara sunnah dia. Iaitu perkara yang kita perlu buat. Okey. So jawapan dia yang tepat adalah, kita dah sebut tadi, minta izin baru bagi salam. So jawapan dia adalah B lah. Mengetuk pintu, kemudian memberikan salam. Itu sepatutnya kita buat macam tu. Mengetuk pintu dan memberikan salam. Manakala jawapan-jawapan yang lain, macam contoh A, ditulis memberikan salam, kemudian meminta izin. Ni pula memang tak tepat lah kan. Sebab apa? Sebab perkara ni jelas. Seperti mana yang kita tengok, dia bagi salam dulu baru minta izin. Maknanya dia sebutkan salam, barulah dia mengetuk pintu. Kita boleh faham macam itulah. Kan, bagi salam baru ketuk pintu. So benda ni sebenarnya kurang tepat. Kerana salam itu perlu dipastikan siapa yang akan jawab. Jadi sebab itu jangan kita terburu-buru lah. Jangan kita terburu-buru. Okey, dah nampak sikit lah. Saya cubalah share tengok kadang-kadang okey lah. Baik, kemudian kalau C pula, meminta izin kemudian turun masuk. Ini pun tak boleh. Walaupun dah minta izin, tapi tuan rumah dia berhak nak kata balik. Kan ada hadis yang kita dah pernah bincang dulu. Dalam riwayat Al-Bukhari, ketika mana Nabi sebut, sekiranya tuan rumah kata balik, al-yarji, kita kena balik. Sebab dia ada hak nak kata masuk ke tak nak masuk dalam rumah dia. So kita kena balik. Kita tak boleh nak duduk situ dan tak boleh masuk kerana dia tak bagi keizinan. Walaupun kita ikut pada adab, kita rasa macam bagi je lah kan, izinkan saya masuk kan. Tapi secara sunnah, secara memberikan penghormatan kepada tuan rumah, memang tak boleh masuk. Sebab tu kalau minta izin, kita kena pastikan tuan rumah jemput masuk dulu. Kalau kita kata kita minta izin nak masuk dalam, boleh masuk contoh tanya boleh masuk lepas tu tuan rumah kata ataupun tuan rumah tak berikan respon, tu tak boleh begitu kan. So benda ni kita kena jelaslah. Kemudian yang terakhir dia adalah memberikan salam kemudian mengetuk pintu. Ini pun cara yang kurang tepat. So jawapannya adalah B, mengetuk pintu kemudian memberikan salam. Salam diberikan apabila kita dah nampak siapakah yang kita kata apa, siapakah yang berada depan rumah, depan pintu tu. So kita bagi salam. Jangan kita terus memberikan salam tanpa tahu siapakah yang berada di rumah tu. So begitulah. So jawapan adalah B. Jawapan adalah B, bola. So tanya kepada yang betul. Alhamdulillah, semoga mendapat manfaat sedikit daripada soalan ini, insya-Allah. Baik, kita terus bincang kepada soal kepada sesi tentang sunnah dalam Ramadan. Memandangkan tak dapat nak share slide, saya terpaksa buat secara manual dululah. Saya kena check balik apa problem ni. Baik, kita lihat kepada sunnah yang kelima. Sunnah yang kelima iaitu tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Baik, saya bacakanlah hadis dia. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa
ketika Jibril alaihi salam menemuinya, yakni menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Ramadan, Rasulullah selesai mengulang, yakni bertadarus Al-Quran kepada Jibril. Jibril alaihi salam. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 1902. Baik. Jadi ibu sekalian, kita sambung daripada apa yang kita dah bincangkan sebelum-sebelum ni. Okey, baik. Kita bincangkan balik bukan tadarus Al-Quran. Saya dah sebutkan, semalam pun saya dah sebut. Tadarus Al-Quran bermakna kita baca dalam kumpulan. Paling kurang kita bacalah secara berdua dalam kumpulan. So kita membaca, kawan tu dengar. Dan kita akan buat begini berterusan lah. So di situ mendapat maksud tadarus. Sekiranya kita membaca secara bersendirian. Kemudian kita mengatakan kita dah bertadarus, sepatutnya benda tu adalah tak betul lah. Kaedah itu tidak tepat. Kerana tadarus dia berlaku dalam kumpulan. Kita baca, kawan tu dengar. So dia akan berterusan macam tu. Dia bukan dengan kaedah semata-mata kita membaca sendiri, lepas tu kawan pun kata saya dah baca sekian-sekian. Kemudian kita kata dah bertadarus. Sepatutnya tak betul lah. Seperti mana saya dah sebut dalam kuliah-kuliah lepas, berkenaan tadarus, mesti kena baca dalam kumpulan dan baca serentak. Maksudnya kita baca, kawan tu ada lah, kawan tu dengar. Di situ mencapai maksud kepada tadarus Al-Quran. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan juga berkenaan dengan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila berkata bahawa sesungguhnya Jibril alaihi salam akan mengulang bacaan Al-Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhir tahun kewafatan Nabi, maknanya tahun terakhir, Jibril alaihi salam mengulangnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2 kali. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 4998. Baik. Jadi ibu sekalian, daripada hadis kita dengar tadi, hadis yang kedua kita dengar, tahun terakhir Nabi hidup, Nabi SAW, yang mana kita pun tahu setelah Nabi berhijrah, dan pada tahun hijrah yang terakhir itu yang Nabi berada, dikatakan sama ada tahun ke-9 ataupun tahun ke-10, yang mana Nabi tahun terakhir Nabi wafat. Kemudian waktu itulah Nabi sempat untuk mengulang bertadarus ini sebanyak 2 kali. Mengulang sebanyak 2 kali. Jadi kita nampak dari sini, kalau boleh ibu sekalian, kita pun amalkanlah. Paling kurang, mungkin kalau boleh khatamkan itu lebih baik. Sebab itu kalau kita membentuk kumpulan tadarus, mungkin katakan tadarus Al-Quran ini, kita tak mampu nak buat sepenuhnya. Tapi kita buat setakat mana yang sempat. Dia tak semestinya kena khatam lah, walaupun itu lebih baik. Tapi kalau tak mampu pun, it's okay, tak ada masalah. Yang penting kita buat. Jangan sampai tak buat langsung. Ini kita katakan tentang tadarus Al-Quran. Dan kalau tak mampu buat dalam kumpulan, bacalah secara bersendirian. Tak apalah. Yang penting kita buat. Walau bagaimanapun, afdal kita buat berkumpulan dan pada waktu malam. Kerana dua inilah sifat yang Nabi SAW sendiri amalkan. Baik, jadi ini pada sunnah yang kelima, kita dah bincangkan semalam. Kita masuk pada hari ini, sunnah yang keenam, iaitu tentang qiyam. Tajuk dia qiyamul lail lah. Hadis ini daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, bila berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa, kataballahu lahu qiyamul lailah." Atau kama qala. Barang siapa yang mendirikan ataupun qiyam bersama imam sehingga selesai, maka akan ditulis ganjaran baginya seolah-olah berqiyam sepanjang malam. Ini pun dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmizi nombor 806. Yang menyebutkan tentang kelebihan kita berqiyam dengan imam sampai akhir. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, saya nak sebut dululah. Pertama berkenaan qiyam. Qiyam ni dia bukan hanya dengan solat. Qiyam bermaksud kita mendirikan ataupun hidupkan malam, dan ibadah dia ada banyak keluasan. Banyak jenis ibadah kita boleh buat. Tak semestinya solat. Walaupun solat itu lebih biasa kita buatlah pada waktu malam kan.
Tapi dia ada keluasan, maknanya ibu-ibu sekalian, kalau nak amalkan contoh ibadah yang lain, sedekah, baik zikir, baik iktikaf di masjid surau, baik apa lagi, kita membaca Al-Quran. So semua ini boleh diamalkan pada waktu malam. Kecuali apa? Kecuali ibadah puasa lah. Jangan kata puasa malam pula. Kata puasa malam itu sunnah pula. Itu bukan sunnah. Tak ada puasa malam semua. Kan? Puasa malam niat sebagai ibadah tak ada lah. Kalau kata puasa tu bersebab esok pagi nak ambil darah ke apa, itu lain cerita. Kan? Tapi kalau niat puasa pada waktu malam tu tak ada lah. Maknanya niat untuk puasa malam tu. Kan? Niat memanglah pada waktu malam sebelum masuknya subuh pada pagi esok. Tapi nak puasa malam tak ada. Tak ada. So kalau nak kata puasa, mestilah waktu siang. Sebab makna puasa itu sendiri disebutkan waktu siang. Kan terbit fajar sampai terbenam matahari. So okey, baik. So bila masuk je malam, di ibadah dia lain. Kan? As-siyamu fi siang. Puasa ni pada waktu siang. Wal qiyamu fi malam. Nak bagi cepat ingatlah. Wal qiyam mendirikan solat ataupun mendirikan ibadah pada waktu malam. So qiyamul lail dia ada keluasan. Ibu-ibu nak amalkan apa jua jenis solat ke ataupun kita katakan ibadah yang lain, semua ada keluasan. Yang penting kita buat, jangan tak buat. Kemudian satu lagi berkenaan dengan isu tadi, saya bacakan hadis. Saya sebutkan siapa yang bersolat sampai imam selesai dengan imam. Kan? Man qama ma'al imam hatta yansarifa. Sampai dia selesai. Kataballahu lahu qiyamul lailah. Ditulis Allah baginya seolah-olah mendirikan seluruh malam, sepanjang malam. Jadi ibu sekalian, daripada hadis kita dengar tadi, maka sebab itulah ada beberapa tempat lah yang mana mereka ni amalkan solat malam, yakni tarawih sampai 8 sahaja. Maknanya witir sekali lah dengan 3, so jadi 11. So, untuk memberikan jemaah ni kelebihan tadi. Dapatkan bersama dengan imam sampai akhir. Dan ada tempat pula, dia tak kisah sama ada makmum nak balik awal ke tidak, dia memang nak buat 20. Antara sebab mungkin apa? Sebab ada arahan yang suruh daripada contoh Jabatan Agama yang menetapkan arahan pelaksanaan tarawih hendaklah sepenuhnya. 20 tarawih bertambah dengan 3 rakaat witir. So dia amalkan 23. So ada makmum yang sampai 8 dah cabut lari dah. Biasalah kan, dia orang yang buat setakat mampu. So ala kulli hal, perkara ni merupakan satu keluasan. Bagi orang yang memang memang tak mampu nak buat penuh 23, tak mampu selalu, dia mungkin buatlah sekali-sekala kan, Sabtu Ahad cuti dia buat ke. So tak apalah, itu terpulang pada dia kan, dia pun benda sunat. Jadi dia hanya buat 8. So dia mungkin rasa macam tertinggal kelebihan tadi. Sebab itu ibu-ibu sekalian, dalam kita memilih masjid surau untuk solat bertarawih, solat tarawih lah, bersolat tarawih. Untuk solat tarawih ni, nak memilih surau masjid adalah sesuatu yang diharuskan. Milih daripada sudut apa? Sudut yang menyenangkan kita. Tak salah, sebab benda ni benda sunat. Bukan kewajipan. Kewajipan itu lain. Memang kita terikat dengan perkara yang telah ditetapkan. Bahkan kalau ada kesusahan pun, masih boleh dijadikan sebagai keringanan. Contoh orang yang solat berdiri betul, salah satu rukun, dia tak mampu berdiri, dia akan duduk lah. So tak apa, ada keringanan. Tapi nak sebut, berkenaan dengan solat tarawih yang sunat ini, tak jadi salah, bahkan afdal bagi kita, memilih tempat yang sesuai. Contoh ada tempat memang dibaca lambat. Kita jenis yang kaki tak berapa tahan. Sepak banyak dah longgar. So kita nak pilih yang lebih ringkas. Tempat yang lebih ringkas. Tak salah, bahkan itu lebih afdal. Sebab kita nak mendapatkan kekhusyukan dalam solat. So kita pun nak menyempurnakan solat. Berbanding solat lama berdiri, kita pun dah duduk dah, tak fokus pada solat. Lebih baik kita solat secara ringkas. Kan? Dan kita pilih tempat yang ringkas. Tak salah. Sama juga kita memilih tempat yang mempunyai imam yang suaranya lebih merdu.
Bukanlah kata imam yang kurang merdu tu kita anti je ke tak. Bukan kata dalam ramai tak payah pergi solat kat situ. Sebab imam tu tak sedap suara dia. Imam suara rock, pergi nyanyi kat karaoke lebih baik. Kan? Maknanya kata kuranglah kata merdu tu. Tapi janganlah sampai kita anti kepada imam tu. Kan? Kita sekadar secara peribadi nak datangkan kekhusyukan, nak dapatkan kesungguhan dalam beribadah, tak salah memilih tempat. Bahkan itu yang telah difatwakan, yang ibu-ibu boleh lihat dalam Google, boleh lihat dalam artikel pejabat mufti wilayah berkenaan hukum memilih tempat untuk solat tarawih. Lebih kurang begitulah tajuk dia. Ha? Jadi tak salah, bahkan itu satu perkara yang diharuskan. Kerana nak mendatangkan kekhusyukan kepada kita ketika nak solat. Ala kulli hal yang penting ibu-ibu sekalian, berkenaan qiyam ni, pastikan kita buat. Setiap malam, kita buat. Cuma Ramadan ni special sikit sebab kita dah boleh qiyam awal lah. Kita dah boleh ada tarawih kan. Itu pun dah kira qiyam mulai. Pagi tu kalau boleh kita bangkit lagi awal, kita solat pun, solat juga jangan tinggalkan. Begitulah maknanya, yang penting jangan tinggalkan langsung. Jangan tinggalkan terus, buatlah. Dan jangan khususkan 10 malam terakhir sahaja. Ini pun kita nak kena ingat, kena sedar. Maknanya jangan sekadar 10 malam terakhir semata-mata Al-Qadar sahaja. Jadi di situ menyebabkan kita tak dapat kesungguhan. Kita hanya amal ibadah kerana Al-Qadar sahaja. Tak salah, memang kita disuruh pun untuk memburu malam Al-Qadar. Kan taharru lailatul qadr fi ashril awakhir, atau kama qala Nabi sebut. Burulah malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir. Tak salah. Memang itu buat antara sunnah. Tapi lebihkan daripada biasa. Bukan hanya khusus pada 10 malam terakhir. Malam-malam yang lain, solat juga. Qiyam juga. Kan? Sama ada tarawih ataupun pagi tu. Macam biasa, teruskan. Tak mampu banyak, sikit. Tak apa, teruskan. Sampai nak dekat-dekat 10 malam terakhir, lebihkan lagi semangat tu. Dia gitulah. Jadi bimbing sekalian, so ini pada sunnah yang ke-6. Kita masuk pada yang ke-7, yang terakhir untuk amalan sunnah dalam Ramadan. Dan saya akan masuk sedikit tentang perkara-perkara lain lah tentang Ramadan. Baik, iaitu sunnah yang ke-7, tinggalkan percakapan yang sia-sia. Dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun ay yada' ta'amahu wa syarabah." Kama qala. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, kata-kata yang sia-sia, tak ada manfaat, wal 'amala bih, dan beramal dengannya, yakni berdusta dengannya, maka Allah pun tak hajat, tidak inginkan hamba-Nya ini menahan lapar dan dahaga dia. Jadi ibu sekalian, ini hadis yang sahih diriwayat Al-Bukhari 1903. Ini antara yang bila ulama syarah, seperti kata dalam Fathul Bari, kita boleh lihat antara maqasid matlamat utama Ramadan, Ramadan secara khusus, dan juga sunat pada puasa sunat yang lain, adalah kita meninggalkan percakapan yang sia-sia. Okey, apakah kriteria bila sebut percakapan yang sia-sia ni? Macam mana kita nak kenal pasti percakapan kita ni sia-sia ke manfaat? Di antara yang paling mudahlah ciri-ciri percakapan kita ni ibu sekalian. Nak tahu dia manfaat ke tidak. Sekiranya percakapan itu memberikan peringatan kepada seseorang terhadap agama dia, itu percakapan yang bermanfaat. Tapi kalau sekiranya percakapan kita memberikan satu kelupaan, kejahilan, kealpaan, maknanya tak kisah pasal agama, itu percakapan yang sia-sia. Benda yang melalaikan lah. Itu yang paling mudah kita nak tahulah. Cakapan kita ni memberikan manfaat ke mudarat, memberikan peringatan kepada Islam ke ataupun kelalaian. Itulah kriteria dari ibu-ibu sekalian. Sebab itu, waktu Ramadan lah khususnya, waktu puasa pun sama. Kita ni nak menjaga percakapan ni payah sikit. Kan? Payah sikit lah. Mungkin katalah kan, kuota kita bercakap pun berbeza kan. Macam saya, lelaki ni dia limited edition.
Maknanya lelaki tak banyak cakap. So dia boleh kira percakapan dia dalam sehari. Paling-paling pun dia komen yang penting-penting je. Tapi adalah segolongan ini, bukan ibu-ibu lah, orang lain lah kan, yang kuota dia kadang-kadang unlimited, punyalah banyak kan, dia tak ada habis, infinity. So bagi mereka yang biasa bercakap banyak sikit ni, kalau dia kata benda-benda yang baik, tak ada masalah, bahkan sunnah lah kan, kerana dia mengajak orang kepada kebaikan. Tapi kalau katalah dia membawa kepada keburukan, menyebabkan orang lalai, banyak gelak, banyak fikir bukan-bukan, kata benda-benda yang tak elok, kesat-kesat ke. So benda ni kita kena tinggalkan. Kalau ada dalam circle kawan kita macam tu, kita terpaksa katakan, ini saim, aku berpuasa. Kerana apa? Kita tak nak join dengan mereka dalam perkara yang tak elok. Bukan benci pada mereka, yang kita benci pada mereka pula. Benci ni pada maksiat, bukan pada pelaku. So ibu-ibu sekalian, kita tinggalkan perkara yang sia-sia tu. Sebab apa? Nak menjaga kesempurnaan kita beribadah, berpuasa itu. Itu antara matlamat yang memang suka sikitlah orang nak buat. Tapi itulah ibu-ibu sekalian, apa pun ala kulli hal, kita cuba laksanakan. Itu yang paling penting, insya-Allah. Baik, jadi ibu sekalian, itulah untuk pagi ni, maknanya dah bincangkan 7 sunnah. So sebelum kita masuk sedikit yang berkaitan tentang puasa yang lain-lain, saya akan share cuma ringkasan sajalah. Cuma itulah, saya ada slide ni, saya nak sharekan slide, tapi tak ada rezeki lah. Tapi tak apalah, saya bacakan saja, saya sebutkan saja. Jadi kita samalah kita ambil manfaat yang mana boleh kita ambil. So sebelum tu saya nak ringkaskan balik berkenaan dengan amalan sunnah dalam Ramadan. Saya sebut daripada pertama. Jadi ibu-ibu boleh take note siap-siap lah daripada kita bincangkan daripada Jumaat lepas. Iaitu yang pertama, iaitu melewatkan sahur dan segera iftar. So lewatkan sahur ni, kita berhenti apabila masuknya 10 minit sebelum waktu subuh, yang kita panggil imsak. So itulah waktu kita berhenti. Dapat pahala, 2 pahala. Satu pahala sahur, satu lagi pahala lewatkan sahur. 2 ni berbeza. Kerana sahur dah boleh mula daripada malam lagi, tak ada masalah. Maghrib tu dah boleh niat, dah boleh puas, dah boleh sahur dah. Manakala iftar, segerakan iftar bermaksud setelah kita yakin masuk waktu, barulah segera. Bukan tunggu siapa azan dulu, lepas tu dah dengar je bunyi azan, terus segera iftar. Padahal waktu tak masuk lagi. Tahu-tahu rupanya baru azan zuhur. Itu bukan segera iftar. Tu segera kena qada nanti puasa tu. Puasa Ramadan tu. Yang kedua, sahur dan iftar dengan kurma. Kurma ni bukan hanya pada iftar, sahur pun adalah sunnah. Kita ada sebut berapa biji, so kita makanlah beberapa pun dalam kiraan ganjil. Manakala iftar, susunan sunnah adalah paling penting, utama, urtab, kurma yang basah. Tak ada kurma basah, makan kurma kering. Tak ada kurma kering, minumlah air. Itu sunnah dia. So bagi kita tak ada kurma, ataupun bagi kita yang katakan kita tak kehabisan kurma ataupun tak suka, dan kita minum air. So kalau kata ada yang kita dengar kenyataan mengatakan tak ada kurma, makanlah benda manis, itu tak betul lah, tak tepat, kerana kiasan itu kiasan yang apa kita kata, kiasan yang salah, kiasan yang fasad, yang rosak, tak betul. Yang kita kata sebagai falasi lah, perkara yang tak betul, satu kenyataan yang tak betul. Yang ketiga adalah doa ketika bersahur, berpuasa dan berbuka puasa. So sepanjang hari berpuasa ni, waktu dia mustajab. Katalah ibu sekalian nak berpuasa esok, kan, jangan lupa daripada sahur tu selitkan doa sikit-sikit. Sahur, sepanjang hari berpuasa, dan terakhir waktu nak berbuka puasa, 10 minit lah sebelum nak maghrib. So fokuslah berdoa. Tak mampu doa secara fokus, doalah secara kebiasaan. Maknanya sambil-sambil kita buat kerja ke, sambil-sambil atas jalan raya, beli kat bazar, doalah yang baik-baik. Dan jangan lepaskan peluang berdoa. Itu paling penting. Yang keempat, memperbanyakkan sedekah. Maksud memperbanyakkan sedekah ni, kita buat lebih daripada kebiasaan. Dia mesti ada kelainan. Terpulang, ibu-ibu nak salurkan kepada siapa? Kalau tanya mana afdal nak sedekah pada siapa? Sudah pasti dah keluarga kita. Itu yang paling afdal. Tapi kalau kata keluarga kita ni,
memang semuanya berkemampuan kan, dan kita rasa nak membantu orang yang memerlukan, so bantu pada mereka. Begitulah. Tapi kebiasaan lah nak kata, mungkin ada, kita ada family ni, ada orang tak mampu kan, sebab family ialah dah berkahwin, berasing, duduk asing. So masing-masing ada family yang latar belakang dia berbeza. Jadi kalau tahu dalam family kita ada yang kurang kemampuan, kita bantu mereka lah. Itu lebih baik, itu lebih utama berbanding kita bantu orang lain. Sebab kalau masing-masing menjaga, membantu family masing-masing, maka takkan wujudlah, takkan ada isu golongan-golongan yang kata terbiar, yang tak ada orang nak bantu. Sebab masing-masing kan ada family, sepupu, sepapat, saudara semua kan. So masing-masing akan bantu saudara mara mereka betul. So dah tak ada isu dah, ataupun kuranglah isu kan. Bila jadi isu pun mungkin orang tak ada saudara mara, memang ada kematian ke apa kan. Itu kes yang agak rare lah. Tapi kalau betul-betul kita menjaga family kita, bukan sekadar yang terdekat, yang jauh pun, jauh sikit pun sama kan, saudara mara, sepupu, sepapat, kita menjaga mereka, maka insya-Allah tak kuranglah timbul masalah mereka yang terabai ataupun yang memerlukan bantuan. Sebab itu Islam mengutamakan yang kaum kerabat, yang terdekat itu lebih utama bersedekah. Kerana itu lebih memupuk kasih sayang dan membela mereka. Kan? Kita pun lebih seronok nak bagi pada mereka. Betul kalau kata memang semua berkemampuan ataupun lebih kemampuan dah. So bantulah orang lain. Dia gitu. Tapi ini jarang berlaku kan. Orang tertentu je yang ada rezeki macam ni. So yang ni yang keempat. Yang kelima, tadarus Al-Quran. Telah sebut tadi, bacalah dalam kumpulan. Dan kita buatlah pada waktu malam sebaik-baik. Tak mampu, bacalah sendiri. Dan juga kita bacalah secara berterusan. Tadi saya lupa nak sebut. Sedekah tadi tu, pastikan satu lagi ya, ibu-ibu sekalian, nak bagi duit raya, bagilah waktu Ramadan. Katalah Ustaz, saya dah biasalah bagi pada satu Syawal. Dah biasalah, saya tak nak bagi pada Ramadan, nak bagi pada Syawal lah. Itu rugilah. Betul kalau Ustaz saya dah biasa buat ni, buatlah dua-dua sekali. Waktu Ramadan pun kita bagi juga. Kan waktu raya pun kita bagi juga. Itu lagi okey, dua-dua kita dapat. Kan? Yang penting kita buat. Dan yang keenam adalah qiyamul lail adalah melaksanakan ibadah yang kita banyak ibadah kita boleh buat pada waktu malam, tak semestinya solat. Yang penting kita melonggokkan semua jenis ibadah tu. Bukan hanya solat, baca Qurannya, berzikir, berdoa, beriktikafnya. Cuma tak ada puasa lah pada malam. Dan jangan lupa juga bersedekah pada waktu malam. Maknanya kita longgokkan semua jenis ibadah. Lagi-lagi 10 malam terakhir itu paling penting. Dan tak salah memilih imam untuk solat bertarawih. Kerana memilih imam, faktor tertentulah. Sama ada imam suara merdu ke, ataupun imam tu, ataupun surau masjid tu solat pendek 8 rakaat sahaja. Kita pilih tempat situ, ada tazkirah pula, dapat sedikit ilmu. So tak salah kita memilih ikut pada yang disebut dalam Islam. Bukan pilih tu sebab kroni ke apa, tak. Pilih ni dasar ilmu. Kita pilih atas dasar perkara yang bantu kita dalam kebaikan. Itu yang sebaik-baiknya. Janganlah kita pilih ni mungkin sebab moreh dia sedap. Itu bukan pasal ibadah tu, itu dah pasal makanan tu. Kan itu dah pasal lain dah tu. So biar kita pilih yang betul-betul yang sepatutnya lah. Atas dasar ilmu, maknanya kita pilih kerana nak beribadah. Sama ada solat ringkas ataupun dia mempunyai imam yang suara merdu. Yang terakhir adalah tinggalkan percakapan yang sia-sia, yang tak elok. So ini paling penting. Kalau ada orang mengajak kita kepada keburukan, maknanya benda-benda yang melalaikan, sebutlah ini saim. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi ibu sekalian, saya share sikit tentang poin-poin yang lain tentang puasa, tentang Ramadan. Okey, kita mulakan sikit dengan mukadimah dulu. Apakah persepsi kita sebagai seorang beriman apabila menghadapi Ramadan? Sepatutnya waktu Syakban ni, walaupun dalam beberapa hari lah berbaki ni, kita kata dalam 4-5 hari ni. So, apa yang kita patut buat? Kita patut untuk mempertingkatkan amalan soleh. Sebab itulah kita digalakkan puasa sunat pada bulan Syakban. Selain daripada Nabi sendiri amalkan. Bahkan sahabat tanya dengan Nabi kan, bersama bin Zaid tanya, kenapa perbanyakkan? Nabi jawab apa? Kerana bulan ni lah bulan diangkat amalan.
Tak aku suka kalau amalan aku diangkat ketika aku berpuasa. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Dan hadis yang lain pula dalam riwayat At-Tirmizi nombor 663, Nabi sebutkan 2 poin penting. Pertama, puasa yang paling afdal selepas Ramadan adalah puasa Syaban. Yang kedua adalah berkenaan dengan sedekah paling afdal adalah sedekah dalam bulan Ramadan. So daripada dua hadis kita dengar tadi yang saya ringkaskan, kita nampak dah Syaban ni, bahkan Rejab lagi, kita dah mula untuk pertingkatkan amalan soleh. So kalau kata belum lagi ibu sekalian, kita buat dalam hari berbaki ni. Termasuk doa. Sebab tu doa yang kita amalkan tu, Allahumma barik lana fi Sya'ban ataupun fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ni hadis juga ni, cuma hadis yang dhaif tapi kita boleh amal. Baik, seterusnya. Ibu sekalian, apabila kita melihat anak bulan pada berlakunya malam yang pertama Ramadan. So, kita panggil Ru'yatul Hilal ini akan berlaku pada malam yang ke-29. So bila katalah malam yang ke-29 kita melihat anak bulan dan ditentukan kata esoknya dah mula puasa. Okey. So malam tu kita dah boleh baca doa ni. Ni mungkin ada ibu sekalian dah tahulah kan apabila melihat anak bulan. Katalah malam tu kita nampak anak bulan tapi tak berlaku lagi puasa esok. Esoknya dikatakan 30 Syakban dan lusanya barulah kita berpuasa. Maka malam tu tak baca lagi doa tu. Malam esok nanti tengok lagi sekali, cuma ni tengok sekadar syarat lah. Sebab malam tu dah tengok dah Ru'yatul Hilal, dah tengok dah anak bulan. Secara khusus nak tentukan masa Ramadan. Yang ni pula yang memang malam yang pertama Ramadan. Maknanya esok tu 30 Syaban, malam tu 1 Ramadan kan dah mula malam tu. Kita bacakan doa ni. Apa doa dia? Kita bacakan Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, naungilah kami dengan keamanan dan keimanan. Keamanan dan keimanan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kemudian wassalamati wal islam, dan keselamatan serta keamanan. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini adalah lafaz ataupun satu doa yang disebut dalam Musnad Imam Ahmad nombor 1397. Kita boleh amalkan. Tapi ini bila melihat anak bulan. Saya ulang doa dia. Ibu sekarang boleh search dalam Google lah. Saya nak share tak boleh. Doa melihat anak bulan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. So ini doa dia. So ibu boleh baca ketika melihat anak bulan. Katalah ibu kata saya tak ada teleskop lah ustaz. Saya tak adalah bahan-bahan yang canggih nak lihat anak bulan. Tak apa, kita tengok daripada mata kasar pun tak apa. Kita bukan kita nak tentukan malam pertama pun. Kita pun tengok kepada penyimpan muhur tu kan. So kita hanya membaca doa itu, melihat langit sekadar syarat. Melihat anak bulan yang kita nampak je, mata kasar pun tak apa. Sekadar syarat sahaja. Dan bacakan doa tu sambil kita melihat anak bulan. Kita minta supaya Allah memulakan Ramadan ini dengan Ramadan yang baik. Nanti saya akan share ke doa tu insya-Allah. Saya akan forward kepada kepada Bunda Razita kot insya-Allah yang in charge untuk pagi ni. Nanti Bunda Razita akan share dalam grup SPAQ insya-Allah. Ada dua doa. Satu yang tadi tu doa melihat anak bulan. Yang pertama tu kita dah biasa baca dah, doa Rejab Syakban. Yang ni doa yang penting untuk pagi ni. Doa melihat anak bulan baca pada malam pertama Ramadan. Ini sahabat dengan hadis. Yang kedua adalah kita bacakan doa apabila masuknya pada bulan Ramadan. Tadi dah baca doa melihat anak bulan. Yang ni bila dah masuk Ramadan. Maksud dia malam tu pun dah boleh baca. Lepas tengok anak bulan, nak turun baca ni pun boleh. Lepas solat pun boleh amal. Cuma yang terbaik malam pertama. Sebab masuk Ramadan kan. Sebab itulah kita berniat puasa sebulan pun sekali. Kita bacakan doa-doa dia pun sekali. Kita doa sungguh-sungguh agar Allah memberikan kemudahan, semangat kita sepanjang Ramadan. Apa doa yang kedua ni? Allahumma sallimni li Ramadan.
wasallim ramadhana li wa tasallam ataupun wasallamhu minni mutaqabbalan. Bukan maqal. Apa doa dia? Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, perelokkanlah aku untuk Ramadan. Ataupun kita boleh katakan sebagai semangatlah. Berikan semangat padaku untuk aku hadapi Ramadan. Wasallim Ramadan ali. Dan elokkan Ramadan untuk aku. Wasallamhu minni mutaqabbalan. Dan kau terimalah daripada aku sebaik-baik apa yang telah aku laksanakan. Terimakan. So kita harapkan doa ni maknanya Allah makbulkan supaya ada kekuatan kita beribadah sepanjang bulan Ramadan. Nanti saya akan share slide dia insya-Allah. Saya akan share slide dia. Ini yang kita boleh baca juga selepas dah melihat anak bulan. Okey, jadi ibu sekalian kita lihat sedikitlah maksud ataupun definisi kepada berpuasa. Ni kalau yang saya lihat ni saya nukilkan daripada kitab-kitab seperti Matan Abi Syuja' lah antara yang saya jadikan rujukan utama lah dan juga kitab Al-Fiqhul Manhaj. Okay, baik. Pada bahasa menahan diri daripada melakukan sesuatu seperti yang makan, minum dan bercakap. Menahan diri daripada melakukan sesuatu seperti makan, minum dan juga bercakap. Okey, ini maksud asal ataupun pada bahasa. Apakah makna puasa? As-saum ataupun kita panggil as-siyam. Saum. Apa maksud dia? Kita tahan diri daripada buat sesuatu. Makan, minum, bercakap. Tapi pada syarak, maksud kepada puasa yang kita buat ni, sunat ke, puasa Ramadan ke, adalah menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari dengan niat puasa. Ini maksud yang pada syarak. Apa maksud kepada as-saum, as-siyam ini. Sebab itu kita jangan buat perkara yang membatalkan puasa. Kan, bukan sekadar makan minum, tapi apa jua perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita akan bincangkan nantilah kot insya-Allah perkara yang membatalkan puasa ni. Apa kita nak lihat supaya jangan kita buat. Tapi banyak kan kita dah tahulah kan insya-Allah sekadar peringatan lah. Kemudian dalil ni saya skip. Dalil dia ada dalam ayat Quran dalam surah Al-Baqarah 183 dan juga dalam hadis pun ada disebutkan berkenaan puasa Ramadan. Siam Ramadan adalah kewajipan. Kita tengok pada poin seterusnya. Saya kira ni mungkin terakhir lah kot syarat wajib dan syarat sah. Kita tengok syarat wajib je dulu untuk pagi ni. Syarat wajib disebutkan dalam kitab wa syaraitu wujubi siyami arba'atu asya'. Dan syarat wajib puasa ini, syarat wajib puasa ini ada 4 jenis. 4 jenis. Al-Islam, pertama adalah Islam. Wal bulu, yang kedua adalah baligh. Wal aql, yang ketiga adalah akal. Dan yang keempat, wal qudratu ala saum, kemampuan berpuasa. Okay, ibu sekalian sebelum kita huraikan sikit apa maksud yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kita nak bezakan syarat wajib dan syarat sah? Ni yang biasalah yang nak kata jemaah ke, baik pelajar saya kat sekolah ke akan bertanya. Nak bezakan sebab dua-dua ni macam dekat-dekat sama kan, dekat-dekat je. Apa beza dia? Okey. Beza dia, syarat wajib ni siapakah yang wajib buat sesuatu ibadah. Syarat sah, bagaimana nak jadikan ibadah itu diterima. Dua beza dia. Yang paling mudah kita ingat. Syarat wajib, siapa yang wajib? So yang ni kita sebut tadi, yang 4 benda tu. Siapa yang wajib? Orang Islam. Adakah semua Islam tu wajib? Tak. Dia bila menepati 4 syarat wajib ni, baru dia kena buat. Wajib dia kena buat. Bila Islam, tengok lagi. Yang kedua, wal bulu, baligh. So kalau di Islam, tapi tak baligh, so dia tak wajib lagi. Tapi kita latih lah dia kan. Macam budak-budak lah kan. So kalau kata Islam dah, dia dah baligh dah besar, dewasa dah ni. Wal bulu dah sampai baligh. Tengok pada yang ketiga, wal aql, ada tak dia berakal? Kok akal dia tertinggal dekat rumah ke? Akal dekat lutut ke? Mana yang tak berakal lah. So tak jadi wajib. Walaupun dah Islam, walaupun dia baligh. Kan? Sama juga, bila dah tengok kepada tiga yang akal dan berakal, adakah dia mampu berpuasa? Sebab terutamanya yang dah uzur, yang maknanya dah tua, dah uzur sangat, tak mampu puasa,
Ada keringanan, mereka tak perlu berpuasa tapi sekadar bayar fidyah. Kita mungkin rasa macam, kalau macam tu solat pun boleh buat macam tu ke? Tak boleh lah. Kan? Kerana apa? Kerana solat ini syarat wajib dia tak begitu. Dia mesti kena buat selagi mana kita masih hidup, selagi kita sedar diri. Paling lemah pun isyarat hati. Nak kata wajib dia berbeza. Syarat wajib itu berbeza. Tapi puasa ni berbeza. Sebab puasa ni lebih kata apa, lebih mencabar sikit. Lebih tinggi kesungguhan itu berbanding ibadah yang lain. Solat pun dia ringkas pun tak apa kan. Tapi puasa ni tak nak kena daripada subuh sampai ke maghrib. Sebab itu, kemampuan berpuasa ni bergantung pada individu. Tak mampu puasa, maknanya memang dia dah uzur, dah berusia. Ataupun kalau berpuasa ni ada mudarat pada diri dia, dia kena makan selalu. Tak makan dia boleh mati. Ataupun sakit yang sangat menyakitkan dia. Memudaratkan dia. Menyebabkan dia terancam nyawa. So, dah masuk kepada maqasid syariah. Kan hifzun nafs. Jadi, sebab atas dasar maqasid syariah, menjaga nyawa, so dia boleh tak berpuasa. Tapi dia hanya membayar fidyah. Kan, gantikan dengan fidyah. Baik, so ini adalah syarat wajib. Saya kira cukup telah untuk pagi ni, mengandalkan masa bulan pukul 9. Patutnya banyak lagi tu, kita dah bincang ada syarat saham, kemudian ada lagi berkenaan dengan rukun puasa, kemudian perkara batalkan puasa, siapa yang dikecualikan puasa. Sebenarnya ada dia punya daurah dia. Cuma tak apalah, insya-Allah tengok akan datang kalau sempat kita bincangkan. Sempat tak apalah. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada pagi ini. Baik. Sebelum tu sebelum kita tamatkan, kita nak tengok dulu soalan dulu. Tadi ada yang bertanya tadi kan. Kak Niksum Ustaz, doa melihat anak bulan boleh tak kita baca setiap kali masuk bulan yang baru? Okey. Kalau ikut kepada hadis, nanti saya share slide dia. Hadis yang disebutkan adalah khusus pada bulan Ramadan. Baca waktu bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, ada perkataan Ramadan lah. Allahumma sallimni li Ramadan. Okay, itu doa masuk Ramadan. Doa lihat anak bulan secara khusus memang dibacakan pada waktu Ramadan. Dan boleh juga diamalkan pada bulan-bulan yang lain. Ini satu benda yang jarang sikit kita buat. Sebab Ramadan ni special sikit. Pasal kita akan ru'yatul hilal tu betul-betul kita duk harapkan. Kan bulan-bulan lain tu tak ada apa sangat. Paling-paling pun mungkin raya haji. Itu pun orang tak kisah pasal sunat je puasa sebelum tu. Kan 9 Zulhijjah kan. Sunat je. Tapi kalau kata yang Ramadan orang nanti-nanti kan. Sebab itu dibaca, ditekankan doa ni. Tapi sebenarnya umumnya doa ni memang kita baca pada setiap masuk bulan baru. Sebab apa? Kita harapkan bulan baru tu lebih baik daripada bulan sebelumnya. Maka boleh sangat kita amalkan. Kalau yang doa melihat anak bulan. Kalau doa yang kedua saya sebutkan tadi yang masuk Ramadan, itu memang khusus tentang Ramadan. Berbezalah. Cuma melihat anak bulan ni dia lebih lazim orang amalkan waktu Ramadan sahaja. Padahal di umum boleh kita baca pada bila-bila masa. Baik. Ada soalan lagi ya? 9 Waalaikumsalam. Boleh kita berniat puasa Ramadan beberapa minit sebelum azan subuh sebab kita digalakkan sahur di saat akhir sebelum azan subuh. Betul. Lewatkan sahur kita dah sebut dah sunnah. Niat puasa bermula pada waktu malam sehingga sebelum subuh. Dia waktu sahur itulah waktu berniat. Nak mudah ingat. Tapi ala kulihal, niat ini yang terbaik adalah pada waktu malam sebelum tidur. Itu lebih baik. Kerana niat itu secara tak langsung akan memberikan kita satu keselamatan apabila dah kita bangkit pada pagi. Katalah bangkit dah subuh. Kan kalau nak puasa Ramadan lah. Kena pula tak niat puasa sebulan. Kan. Betul kita bangun-bangun dah masuk subuh. Jadi di situ timbul satu persoalan. Bagaimana dengan puasa dia? Sebab niat puasa sebulan pun dia tak buat. Kan, yang maknanya adalah backup niat kita sampingan tu. Baik ikut mazhab sajalah. Selamatnya kita berbuka puasa kan, waktu tu terus niat siap-siap. Itu lagi selamat. Berbanding niat pada malam sebelum tidur. Takut terlupa lah malam tu dah syok sangat, dah makan moreh semua sedap-sedap kan. Takut terus terlena. Bangun pagi-pagi tahu-tahu dah masuk subuh.
So tetap niat malam tu. So lebih baik cadangan saya niat pada malam tu. Ala kulihal, kalau soalan bonda ni, jawapan dia boleh, tak ada masalah. Sebab dia selagi tak masuk subuh, dikira malam, so boleh lagi niat pada waktu tersebut. Waktu sahur lah waktu berniat. So sahur bila mula? Waktu maghrib. Bila habis sahur? Subuh. So waktu tu lah waktu yang berniat. Tak ada masalah. Ala kulihal, terbaik waktu malam sebelum tidur, dan nak lagi selamat, waktu buka puasa. Itu lagi selamat. Supaya tak terlupa lah. Okey. Bonda ni, saya lupa dah nama bonda. Tak apalah. MDM yang Arabi. Sebenarnya madam lah kot. Okey, kepada yang nak bayar fidyah, sebaiknya bila last bayar. Okey, berkenaan dengan fidyah. Kalau ditanya berkenaan last bayar, kita boleh katakan sebelum masuk Ramadan yang akan datang lah. Dia berbeza dengan zakat fitrah, yang mana kita akan menyelesaikan sebelum solat raya. Fidyah ni dia gantian kepada puasa. So, qada puasa kan kita tahu sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Kan? So, samalah kaedah dia. Dengan fidyah ni sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Kalau tak, dia jadi fidyah atas fidyah. Dia macam kita tahulah kan bab hutang kan macam mana, hutang atas hutang, gitulah. So fidyah atas fidyah, dia akan jadi berkali ganda nanti, mengikut pada tahun yang ditinggalkan. Sebab itu kalau tanya sebaiknya bila, segerakan fidyah. Itu sebaiknya. Kalau boleh macam kita berpuasa Ramadan, tak mampu puasa Ramadan, puasa itu kita gantikan dengan mencari Veterinary ke Ustaz? Assalamualaikum. Saya tak dengar Ustaz, semua orang tak dengar juga. Ustaz keluar kot. Tak dengar. Mungkin dia habis bateri agaknya. Main agaknya. Okey, kita tunggu sekejap. Ustaz punya internet tu. Tak apa, kita tunggu. Okay, dah. Saya dah hilang dah. Okay, jap, minta maaf. Saya terleft tadi. Dia suruh berhenti lah tu. Okay, baik. Tadi fidyah tu, okay, saya nak habiskanlah soalan terakhir, fidyah tu. Okay, fidyah tu kita tahu kata maknanya sebelum masuk pada Ramadan yang akan datang. So, kalau nak tanya terbaik, sebaiknya segerakan fidyah. Jadi, waktu Ramadan kita tak berpuasa, gantikan waktu Ramadan, kita mencari duit yang lebih untuk bayar fidyah. Yang terbaik, segerakan supaya tak lupa. Dia macam qada lah. Qada kan afdal segera. Sebab itu kalau puasa 6, kita boleh gabungkan niat. Sebab nak segera habiskan qada dan nak dapatkan puasa 6. Begitulah ni bagi yang nak kena qada puasa Ramadan. So kalau tanya, adakah itu afdal gabungkan puasa ni? Memanglah boleh kan? Kita tak nafikan, memang boleh. Adakah itu afdal? Sudah pasti tidaklah. Kerana afdal kita membezakan puasa fardu, puasa sunat. Kita memperbanyakkan puasa itu. Itu kalau afdal lah. Tapi ala kulihal ibu-ibu sekalian, yang penting kita faham kaedah, ikutlah masing-masing macam mana. Yang penting kita buat. Itu je. Apa pun, kalau boleh, kita ingat pada konsep fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah dalam kebaikan. So, lebutlah mana yang kita boleh, mampu kita buat. Sebab ada orang kelebihan dia pada solat, ada orang kelebihan dia pada puasa, ada orang kelebihan dia pada baca Quran. So, gunakan kelebihan tu, kita buat kebaikan. Gitulah. Yang penting jangan tak buat langsung, kita buatlah. InsyaAllah. Itulah untuk pagi ni, saya kira cukup sampai itu dulu. InsyaAllah mungkin ibu-ibu pun ada kuliah lain ke apa kan, saya takut mengganggu. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah akan datang. Kalau sempat kita sambung lagi lah perbincangan tentang Ramadan. Kalau tak, mungkin terus kepada tajuk kita macam biasalah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pagi ni. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi samil alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma'allamtana farduduhu ilayna inna hajatina ilayh wa la tunsinahu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustazah Jasmina dan Tante. Alhamdulillah. Terima Ustaz. Sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz.